Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan sesiapa yang menonton video saya ini sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya yang menonton video saya ini berada dalam keadaan yang tidak sihat, saya doakan supaya kembali sihat seperti sedia kala. Sudah pastinya yang menonton video saya ini mestilah orang yang menghidap gastrik, kerana saya fokuskan kepada sesiapa yang mencari tentang gastrik. Maksudnya dia sedang gastrik, dia nak ubati, dia nak diet yang baik untuk gastrik. Saya akan kongsikan secara ringkas selepas ni. Pada kali ini saya akan berkongsikan sedikit makanan-makanan yang sesuai untuk dimakan ketika kita gastrik. Sekiranya kita diserang gastrik, perkara pertama yang patut kita fokuskan adalah penjagaan makanan kita. Selain kita menjaga waktu makan, tidak makan terlalu lewat, dan sudah pastinya makanan yang sesuai untuk dimakan ketika kita sedang gastrik mestilah makanan yang berkhasiat. Okey, antara makanan-makanan yang patut kita ambil ketika gastrik, yang pertama adalah sayuran. Kerana pilihan makanan rendah lemak dan gula, ia dapat mengurangkan asid perut dan bermanfaat untuk sistem pencernaan. Sebab saya ni selalu juga kadang-kadang kena gastrik, jadi saya selalu buat research ni lah, makanan apa yang sesuai dimakan, tidak sesuai dimakan, dan makanan jenis apa yang patut kita elakkan. Okay, pada kali ini saya akan fokuskan kepada makanan yang sesuai untuk dimakan ketika gastrik. Okay, pilihan yang baik adalah termasuk untuk kategori sayuran kacang hijau, brokoli, asparagus, bunga kobis, sayuran berdaun hijau, kentang, timun. Okey, yang kedua, halia. Mempunyai sifat anti radang semula jadi dan adalah satu rawatan semula jadi masalah pedih ulu hati serta masalah gastro usus lain. Sebab bila kita gastrik, kita akan rasa sebu, angin banyak, pedih ulu hati, kadang-kadang dia tolak sampai sakit tekak juga, terbatuk-batuk juga. Okey, kita bolehlah halia ni kita letak dalam minuman ke yang kita suka, tak kisahlah air ke apa ke, dalam masakan pun boleh. Okey, makanan yang ketiga adalah oat. Kalau kita nak makan nasi tu, gastrik ni buat kita rasa tak lalu juga nak makan kadang-kadang. Sebab kalau kita lambat makan, dia akan gastrik. Jadi kadang-kadang bila nak makan, lepas dah lambat tu nak makan, jadi tak lalu pula. Oat boleh jadi pilihan kita kalau kita ada masalah seperti tu, sebab dia tinggi serat. Dia boleh merendahkan asid reflux tu daripada terus jadi naik ke atas banyak kan. Okey, yang ketiga dah. Yang keempat adalah buah-buahan bukan citrus. Apakah buah-buahan citrus ni? Buah seperti lemon, limau atau kiwi tergolong dalam kelompok ini. Oren pun samalah, kena elakkan. Tak apa, nanti saya akan fokuskan pada makanan yang tidak boleh dimakan. Kita boleh pilih buah tembikai, pisang, apple, buah pear dan banyak lagi yang selain daripada buah-buahan citrus yang saya sebutkan awal tadi. Yang kelima adalah daging tanpa lemak dan makanan laut. Daging tanpa lemak seperti ayam, ikan, makanan laut lain adalah rendah lemak dan boleh mengurangkan simptom acid reflux. Protein juga membantu memperbaiki kerosakan yang
disebabkan gastritis pada lapisan perut. Penting untuk kita pilih protein tanpa lemak kerana lemak daripada produk haiwan kecuali ikan dengan omega 3 hanya akan memburukkan keadaan gastrik. Okey, yang seterusnya. Okey, sebelum tu yang kelima tu ingat daging tanpa lemak dan makanan laut. Ayam, ikan. Kalau daging lembu tu mungkin kita patut elakkan sikit. Sekejap. Okey, yang keenam, putih telur. Putih telur adalah pilihan yang baik untuk mereka yang mengalami masalah gastrik. Tetapi kita kena elakkan telur kuning. Ini kerana ia adalah tinggi lemak dan boleh mencetuskan sindrom reflux dalam badan. Biasanya kalau pagi-pagi kalau pagi-pagi kita gastrik kan, kita mestilah nak makan cepat. Makanan yang paling cepat antaranya telur rebus lah kan. Okey, jadi kita rebus telur. Kita ambil telur putih saja. 3 biji cukup lah. Telur kuning kita bagi dekat adik kita ke anak-anak kita ke kan. Okey, yang seterusnya, lemak sihat. Yang ketujuh, sumber bagi lemak sihat termasuklah avocado, walnut, biji rami, minyak zaitun, minyak bijan dan minyak bunga matahari. Hadkan ataupun lebih baik elakkan pengambilan lemak tepu dan lemak trans serta gantikannya dengan lemak tidak tepu yang lebih sihat. Makanan tinggi lemak sihat seperti salmon, sardin, biji chia ataupun chia seed dapat membantu mengurangkan keradangan pada lapisan perut. Bahkan ia mempunyai kesan pencegahan terhadap gastritis berpunca oleh H. pylori serta gangguan gastrik lain. Okey, yang ke-8, kalau kita terkena gastrik, kita patut makan dan minum makanan dan minuman jenis yang ataupun dia ada probiotik. Jika anda penghidap gastrik, makan probiotik seperti yogurt, kefir dan kimchi. Kefir ialah minuman yang dibuat daripada susu melalui proses fermentasi. Probiotik adalah sejenis bakteria baik yang melawan bakteria H. pylori di samping dapat memperbaiki sistem imun. Makanan atau minuman probiotik juga membantu meningkatkan kemampuan usus menyerap nutrien yang diperlukan untuk proses pemulihan. Yang ke-9 dan juga yang terakhir yang ada dalam research saya ni, makanan antibakteria dan kaya flavonoid. H. pylori adalah jenis bakteria, maka untuk melawannya sudah tentu memerlukan sesuatu bersifat antibakteria. Flavonoid terkenal dengan sifat antibakteria dan boleh menghalang pertumbuhan pelbagai jenis penyakit ataupun pelbagai jenis bakteria termasuk H. pylori. Makanan seperti bawang putih, bawang, cranberry dan seledri merupakan sumber flavonoid yang baik. Manakala contoh makanan antibakteria adalah madu, halia dan kunyit. Saya rasa setakat ini sajalah perkongsian yang tidak seberapa daripada saya tentang makanan yang sesuai dimakan apabila gastrik. Jadi kita mestilah menjaga pemakanan kita supaya dapat mengubati gastrik ataupun secara tidak langsung dengan menjaga pemakanan dapat mencegah gastrik daripada datang kembali. Sekali lagi saya doakan siapa yang tidak sihat
terutamanya diserang gastrik, supaya kembali sihat, kekal dengan gaya hidup yang sihat, insya-Allah akan disembuhkan juga sakit gastrik kita tu. Saya dah berjaya sembuh daripada gastrik, tapi kalau kadang-kadang tu tak jaga makan, dia akan datang balik lah. Jadi dengan jaga pemakanan, setiap masalah dapat dielakkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.